我们大家一同低头祷告， Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 胡信长老带领我们祷告。 亲爱的天父，满心感谢赞美主，在我们今天庆祝我们印尼国家的国庆80周年的国庆日，我们再一次要感谢主赐给印尼有极大的祝福，以致我们在印尼，我们相当有这个美好的机会、自由的机会来敬拜侍奉主，求主帮助我们身为基督徒的能够珍惜这个机会，好叫我们能够成为有见证的基督徒。我们在我们的所在的国家里面能够扮演出我们所该扮演的角色，愿主的名得到荣耀。我们这时候要聆听你的话语，求主以受教的心赐给我们，帮助我们能够以饥渴慕义的心来领受，让我们从主的真道能够得到饱足。恭敬把你的仆人仰望交托，求主恩膏带领。Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan selama 80 tahun ini, sehingga kami di Indonesia boleh dikatakan mempunyai kesempatan yang begitu baik dan bebas untuk berbakti beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami sebagai seorang Kristen boleh memakai kesempatan ini dengan baik dan boleh menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mohon Tuhan pimpin kami, berikan hati yang mau belajar, berikan hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh memberikan kepuasan kepada kami. Urapi dan beri kuasa kepada hamba-Mu Pak Tong untuk menyampaikan firman Tuhan. 我们祷告感谢奉主耶稣的名， dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 阿门。我们今天要继续讲上帝呼召大卫这个人。 Hari ini kita akan melanjutkan membicarakan tentang Daud yang dipanggil oleh Tuhan. 大卫是全本圣经中间的很重要一个神的仆人。 Daud adalah seorang hamba Tuhan yang sangat penting di dalam seluruh Alkitab. 因为上帝拣选他的时候， Karena ketika Tuhan memilih dia, 讲了一句话，他是合我心意的人。 dan Allah telah mengatakan satu kalimat, dia adalah orang yang berkenan kepadaku. 世界千千万万的人，有谁是合上帝心意的人？ Di dalam begitu banyak orang dalam dunia ini, ada siapakah yang berkenan kepada Tuhan? 当你用这句话来评论大卫的生平的时候， Ketika saudara memakai kalimat ini untuk menilai kehidupan dari Daud, 你总是以为他的行为很好，所以上帝喜欢他吗？ apakah saudara seakan-akan akan memikirkan apakah kehidupannya itu begitu baik sehingga Tuhan sangat suka kepada dia? 如果是的话， Jikalau demikian adanya, 人是因行为被称义的。 maka manusia itu dibenarkan karena kelakuannya. 但是自从亚伯拉罕开始，我们就看见人不是因行为称义，那是因信称义。 Tetapi sejak Abraham kita bisa melihat bahwa manusia bukan dibenarkan karena kelakuan, tetapi dibenarkan karena iman. 亚伯拉罕信上帝，上帝就以此为他的义。 Abraham beriman kepada Tuhan, oleh karena itu Tuhan pun memperhitungkan imannya itu dan dibenarkan dia. 是不是人的行为不重要呢？ Lalu apakah kelakuan manusia itu tidak penting? 人的行为在上帝面前被认为可以得救的机会、得救的条件是不可能的。 Tetapi kalau kita mau memakai kelakuan itu sebagai persyaratan supaya manusia itu bisa diselamatkan, itu tidaklah mungkin. 所以圣经的原则，人不是因行为而被称为义。 Oleh karena itu prinsip Alkitab, manusia bukan dibenarkan karena kelakuannya. 那么有的人就认为，因此呢，行为是不重要的。 Maka dengan demikian ada sebagian orang pun menganggap kelakuan itu tidaklah penting. 行为真的不重要吗？ Sungguhkah kelakuan itu tidak penting? 雅各书告诉我们，我们也要因行为称义。 Ya, kitab Yakobus mengatakan kepada kita bahwa kita juga harus dibenarkan karena kelakuan kita. 这样，保罗的信仰跟希伯来书或者雅各书的作者的信仰有冲突吗？ Dengan demikian, apakah iman daripada Paulus itu ada kontradiksinya dengan iman daripada penulis Ibrani ataupun penulis kitab Yakobus? 完全没有冲突。 Sama sekali tidak ada 基 kontradiksinya. 督徒要在圣经里面找到为什么保罗说因信称义，为什么雅各说因行为称义？ Oleh karena itu sebagai seorang Kristen kita harus bisa menemukan mengapa Paulus tidak mengatakan dibenarkan karena iman, tetapi dalam kitab Yakobus dikatakan dibenarkan karena kelakuan. 否则的话，我们的神修进到混乱里面去了。 Kalau tidak demikian maka pengetahuan teologi kita itu masuk ke dalam kekacauan. 原来保罗所讲的信心跟雅各所讲的信心
有不同的偏重点。 Rupanya iman yang dibicarakan oleh Paulus dengan iman yang dibicarakan oleh Yakobus itu ada perbedaan dari sisi penting penekanannya. 保罗所讲的行为跟雅各的行为也有不同的解释法。 Dan kelakuan yang dibicarakan oleh Paulus dengan kelakuan yang dibicarakan oleh Yakobus itu juga mempunyai penjelasan yang berbeda pula. 你说不是因为这样，我们就因为保罗跟雅各的不同，因他们用词的办法、用词的定义不同，我们就变成混乱了吗？ Lalu saudara mengatakan karena ada perbedaan dari Paulus dengan Yakobus, mereka memakai terminologi yang berbeda, cara penjelasan yang berbeda. Apakah pengertian kita pun menjadi kacau? 不是，所以我们要仔细思想上帝的话， Bukan demikian. Oleh karena itulah kita harus dengan teliti merenungkan firman 比 Tuhan. 较不同的经文， Kita memperbandingkan ayat-ayat yang 明 berbeda. 白上帝在每一个圣经作者给他们的引导是不同的。 Kita harus mengerti bahwa pimpinan yang Tuhan berikan kepada setiap penulis kitab-kitab dalam Alkitab itu berbeda. 要保罗所讲的信心， Iman yang dibicarakan oleh 跟 Paulus 雅各所讲的信心是不一样的。 itu berbeda dengan iman yang dibicarakan oleh Yakobus. 不一样在哪里呢 Di？ manakah perbedaannya? 保罗所讲的，若没有信心，就不能得到上帝的悦纳。 Yang dibicarakan oleh Paulus, jikalau tidak mempunyai iman, maka dia tidak akan diterima oleh Tuhan. 这个也在希伯来书里面得到了印证。 Dan ini juga mendapatkan konfirmasi di dalam kitab Ibrani. 人若非有信，就不能得到上帝的喜悦。 Karena manusia tanpa iman tidak akan mendapatkan perkenanan dari 所以 Tuhan. 呢，这里的信心是在上帝面前的信心。 Oleh karena itu, iman yang dibicarakan di sini adalah iman yang di hadapan Tuhan. 雅各的信心不是指人得救以前在上帝面前的信心， Tetapi iman yang dibicarakan oleh Yakobus itu bukanlah iman yang dimiliki oleh manusia sebelum dia mendapatkan keselamatan. 雅各说：“人若没有行为，就不能称义。 Yakobus mengatakan manusia kalau tidak ada kelakuan tidak akan dibenarkan. 这里指的行为跟保罗所讲的行为也是不一样的。 Kelakuan yang dibicarakan di sini juga berbeda dengan kelakuan yang dibicarakan oleh Paulus. 保罗所讲的行为是不能在上帝面前凭着行为领受恩典。 Kelakuan yang dibicarakan oleh Paulus itu ditujukan kepada di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kelakuan kita untuk mendapatkan anugerah 我 Tuhan. 们无论多么好，都没有办法因我们的行为得到上帝的拯救。 Seberapa baiknya pun kita tidak mungkin bisa mendapatkan keselamatan dari 所以 Tuhan. 保罗的信心跟雅各所讲的信心不一样的。 Oleh karena itulah iman yang dibicarakan oleh Paulus berbeda dengan iman yang dibicarakan oleh Yakobus. 保罗所讲的行为跟雅各所讲的行为也是不一样的。 Kelakuan yang dibicarakan oleh Paulus itu juga berbeda dengan kelakuan yang dibicarakan oleh Yakobus. 不但如此， Bukan saja demikian. 保罗讲的称义跟雅各所讲的真理也是不一样的。 Kata dibenarkan yang dibicarakan oleh Paulus itu juga berbeda dengan dibenarkan yang dibicarakan oleh Yakobus. 保罗所讲的人的行为不够换取上帝的救赎， Yang dibicarakan oleh Paulus adalah kelakuan manusia itu tidak bisa digantikan dengan penebusan yang akan diberikan oleh Tuhan. 保罗所讲的人的行为不能领受上帝的赦免。 Yang dibicarakan oleh Paulus adalah kelakuan manusia tidak bisa dipakai untuk menerima pengampunan dari Tuhan. 保罗的信心跟雅各的信心完全不同。 Oleh karena itu iman dari Paulus itu berbeda dengan iman yang dibicarakan oleh Yakobus. 保罗讲的行为跟雅各完全不同。 Dan kelakuan yang dibicarakan oleh Paulus itu juga sama sekali berbeda dengan kelakuan yang dibicarakan oleh Yakobus. 保罗的称义跟雅各的称义也是不同的。 Yang dibicarakan oleh Paulus tentang dibenarkan itu juga berbeda dengan dibenarkan oleh Yakobus. 把它归纳起来， Kalau kita rangkumkan, 人因信不是因为行为， manusia itu dan 称义不是因为行为。 人 dibenarkan bukan karena kelakuan。 Kamu susah dan ingsin. Saya. Manusia itu bukan dibenarkan karena kelakuan. 我们的行为不能使我们得救。 Kelakuan kita tidak bisa membuat kita diselamatkan. 保罗讲的很清楚，我们要靠信心到上帝面前。 Oleh karena itu Paulus mengatakannya begitu jelas, kita harus bersandar kepada iman untuk datang ke hadapan Tuhan. 保罗讲的称义是在上帝面前被称为义。 Dan dibenarkan yang dibicarakan oleh Paulus itu artinya adalah dibenarkan di hadapan Tuhan. 雅各所讲的称义不是在上帝面前得救的称义。 Tetapi dibenarkan yang dibicarakan oleh Yakobus itu bukan dibenarkan dan mendapatkan keselamatan yang di hadapan Tuhan. 雅各所讲的称义，
人在你生活中间如果没有看见你信心的果子，就是行为，人不知道你是被称义的人。 Dibenarkan yang dibicarakan oleh Yakobus adalah bermaksud jikalau orang-orang tidak bisa melihat buah daripada kelakuan kita yang baik itu, maka mereka tidak akan percaya bahwa engkau adalah orang yang sudah diselamatkan. 我们凭着信心被上帝称为义以后， Maka setelah kita bersandar kepada iman dan dibenarkan oleh 我们 Tuhan, 要凭着行为叫人看出我们是已经被称义的人。 setelah itu kita harus bersandar kepada kelakuan kita supaya orang bisa melihat bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan dan diselamatkan. 很多基督徒以为他一读经就明白了圣经的意义， Banyak orang Kristen mereka membaca Alkitab, mereka mengira begitu membaca mereka sudah bisa mengerti makna di dalamnya. 太过自信， Mereka terlalu percaya diri, 太过以为自己很聪明， mereka terlalu merasa dirinya pintar, 落在错误的信仰里面。 maka mereka pun akan terperangkap di dalam iman yang salah. 求主拯救我们脱离这些自以为义对圣经的错误的认识。 Kiranya Tuhan menyelamatkan kita supaya kita bisa luput daripada situasi kita mengira diri kita benar itu. 今天很多的教会在错误的信仰中一直建立他们错误的知识。 Hari ini banyak sekali gereja yang mereka terus memperkembangkan pengetahuan mereka yang salah itu. 所以他们越读圣经越离开上帝， Oleh karena itu semakin mereka membaca Alkitab, mereka akan semakin menjauhi 他们 Tuhan. 从来也不想改正自己， Dan selamanya mereka juga tidak ingin untuk mengoreksi 都 diri. 以为自己比别人更好， Mereka justru senantiasa merasa diri lebih baik dari orang lain. 很危险的事情。 Ini merupakan hal yang sangat berbahaya. 在雅各的一句话里面，我们看出 Maka dari satu kalimat yang dibicarakan oleh Yakobus kita bisa melihat, 有信心没有行为是死的， yaitu iman tanpa perbuatan adalah mati. 所以真正的信心一定用行为表达出来。 Oleh karena itu iman yang sejati pasti akan dinyatakan melalui perbuatan atau kelakuannya. 没有信心，凭行为到上帝面前是自己欺骗自己。 Dan kalau tanpa iman kita hanya bersandar kepada kelakuan perbuatan, kita datang ke hadapan Tuhan, kita menipu diri kita 当 sendiri. 你了解这一件好像表面上是矛盾的事情， Ketika saudara bisa mengerti hal ini, sepertinya yang kelihatan itu kontradiktif 里 adanya. 面真正的意义你知道了以后， Setelah Anda bisa mengerti makna yang terkandung di dalamnya, 再回到大卫为什么喜悦上帝喜悦他的原因。 ketika saudara kembali lagi melihat alasan apakah yang Tuhan miliki untuk menyebut Daud adalah orang yang berkenan kepada dia. 大卫不是完完全全圣洁的人， Karena Daud bukanlah orang yang sepenuhnya suci. 大卫曾经用计谋害死一个人， Daud pernah dengan satu tipu muslihat untuk membunuh seseorang. 这个人放在前线，让仇敌把他杀死， Dia menaruh orang ini di garis depan medan peperangan supaya musuh membunuh dia. 这个叫做借刀杀人。 Ini yang disebut sebagai membunuh orang lain dengan tangan orang lain. 为什么大卫有这么恶的计谋，让别人因为仇敌而死呢？ Mengapa Daud mempunyai siasat yang begitu jahat yang mengizinkan musuh yang membunuh seseorang? 因为大卫内心有邪恶的情欲，爱上这个人的妻子。 Karena di dalam hati dari Daud mempunyai nafsu birahi yang sangat jahat karena dia sudah jatuh cinta kepada istri orang lain. 为什么大卫会爱上他的妻子呢？ Mengapa Daud bisa jatuh cinta kepada istri orang lain 因 itu? 为这个女人在光天化日之下没有遮盖洗澡给大卫看见， Karena perempuan ini ketika di siang bolong dia mandi dan tidak ditutupi, kelihatanlah oleh Daud. 所以你们洗澡门要关得好好的， Maka jikalau kalian mandi itu haruslah tutup pintu dengan rapat. 不可以一面洗澡一面唱歌， Dan juga jangan sekali-kali sambil mandi sambil menyanyi. 因为你使人的思想想到不应当有的思想， Karena Anda membuat seseorang itu mempunyai imajinasi berpikir sesuatu yang tidak semestinya mereka 无形 lakukan. 中就是一个不故意的诱惑。 Dan tanpa disadari ini adalah satu godaan yang tidak disengaja. 大卫从他的店里面看下去，有一个女人洗澡，身体很漂亮，大卫就动了邪恶的意念。 Dari soto istana, Daud ketika melihat ke bawah, dia melihat seseorang perempuan yang sedang mandi, yang begitu cantik daripada porus tubuhnya itu, maka dia pun tergoda. 这个人是有丈夫的人， Dan orang ini adalah yang sudah bersuami. 那如果我要得罪这个女人，
我要用什么办法才能够达到我的愿望呢？ Lalu cara apakah kalau saya mau mendapatkan perempuan ini yang harus saya terapkan? 把她的丈夫杀死， Yaitu membunuh suaminya. 我才能得到这个女人。 Barulah saya bisa mendapatkan perempuan ini. 所以大卫就想起什么办法可以杀死他的丈夫。 Maka Daud pun memikirkan cara apakah yang bisa lakukan untuk membunuh suaminya. 后来他们对大卫说，她的丈夫在战场里面正在打仗。 Lalu orang-orang melaporkan kepada dia bahwa suaminya sekarang berada di medan peperangan. 大卫就滥用他的王权， Dan Daud pun menyalahgunakan hak kuasanya sebagai 吩 seorang raja. 咐人把乌利亚派到最前线、最战乱、最危险的地方。 Dia memberikan perintah supaya menaruh Uria ke garis depan di medan peperangan, tempat yang paling berbahaya. 这样就可以让他被杀死， Dengan demikian bisa membuat dia terbunuh. 然后名正言顺把他的寡妇娶过来做他的妻子。 Maka dia mempunyai alasan yang terbaik untuk mengangkat istrinya menjadi istri 这 dia. 是大卫一生中间最邪恶的事情。 Ini merupakan hal yang paling jahat yang dilakukan oleh Daud seumur hidupnya. 圣经说，上帝对大卫这件事非常不喜欢。 Dan Alkitab mencatat bahwa terhadap hal ini Allah sangat tidak menyukai yang dilakukan oleh 大 Daud. 卫一生最大的瑕疵， Dan ini merupakan satu cacat celah yang terbesar di dalam hidup Daud. 神为这件事厌恶大卫。 Oleh karena itu, karena hal inilah maka Allah pun muak dan marah kepada Daud. 像大卫这样的人，为什么可以被称为是合神心意的人呢？ Tetapi orang yang sudah melakukan hal seperti ini, mengapa masih bisa disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan? 大卫的过错，神记录在案。 Kesalahan yang dilakukan oleh Daud itu dicatat oleh Tuhan. 大卫一生很多的好处，神也看得很清楚。 Tetapi seumur hidup Daud juga melakukan banyak sekali kebaikannya. Tuhan juga melihatnya dengan jelas. 如果按照我们的行为来对待我们， Jikalau Allah memperlakukan kita seturut dengan kelakuan kita, 没有一个人可以得救， maka tidak seorang pun yang akan diselamatkan. 都是可怒之子， Kita semua adalah anak-anak yang patut dimurkai. 我们都是灭亡之子， Kita semua adalah anak-anak yang patut binasa. 都没有可能得救。 Kita semua tidak mungkin 那么 diselamatkan. 大卫凭什么蒙上帝悦纳呢？ Lalu berdasarkan apakah Daud bisa diterima oleh 我 Tuhan? 这一生思考几十年， Seumur hidup saya ini sudah merenungkan hal ini puluhan 决 tahun. 定最后我看到一件事情， Dan saya memutuskan pada akhirnya saya melihat satu hal. 大卫明白上帝的心意，最重要的一点就是他认识上帝心中最重要的一个人。 Daud mengerti akan isi hati Tuhan. Yang terpenting adalah dia bisa mengerti siapakah yang terpenting di dalam isi hati Tuhan itu. 上帝在全世界看，只有一个人对他心中所爱的那个人真正明白，上帝就喜欢大卫了。 Maka dari seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini, Allah hanya melihat satu orang yang sungguh-sungguh mengerti siapa yang disukai, yang dipentingkan oleh, dicintai oleh Allah Bapa itu. 那一个人是谁呢？ Siapakah orang itu? 就是神的独生子耶稣基督。 Yaitu Allah, anak tunggal Allah, yaitu Yesus 如 Kristus. 果一个人不认识耶稣， Jikalau seseorang tidak kenal kepada Yesus, 这个人不认识上帝的心意。 maka orang ini tidak kenal kepada isi hati 如 Tuhan. 果人认识耶稣， Jikalau manusia kenal kepada Yesus, 这个人知道上帝计划中间最重要的事是什么？ maka orang ini akan mengerti di dalam rencana Allah hal apakah yang terpenting. 上帝把他的独生子赐下来， Oleh karena itu Allah mengaruniakan anak tunggalnya 全人类可以因他得救。 agar supaya seluruh umat manusia karena dia boleh diselamatkan. 基督的重要性是全本圣经最重要的信仰。 Oleh karena itu pentingnya daripada Yesus Kristus itu adalah iman terpenting keseluruhan dari Alkitab. 那么有谁能够明白上帝心中最重要的这件事呢？ Lalu siapakah yang bisa mengerti hal yang terpenting yang ada dalam isi hati Tuhan itu? 只有大卫。 Hanya Daud. 所以大卫在整个基督教历史中间，他的重要性是不可言喻了。 Maka di dalam seluruh sejarah kekristenan, Daud itu pentingnya itu tidak bisa diabaikan. 没有人可以与他相比了。 Karena tidak ada siapapun yang bisa diperbandingkan 当 dengan 我 dia. 们把整个圣经带来的信仰以及对基督的接受的这个恩典，我们看见
没有一个人比大卫更明白。 Ketika kita membaca Alkitab, kita melihat semua warisan iman yang diturunkan ini, kita bisa menemukan bahwa tidak ada siapapun yang lebih mengerti daripada Daud. 亚伯拉罕是我们信上帝的人信心的父亲。 Abraham adalah bapa daripada kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. 亚伯拉罕所信的上帝，没有传给我们对基督认识的深度。 Tetapi Abraham tidak mewariskan kedalaman pengertian kita terhadap Yesus Kristus yang dia dapatkan dari imannya kepada Allah. 摩西也没有， Demikian juga Musa tidak ada. 其他约书亚也没有， Yang lain seperti Joshua juga tidak 以 ada. 赛亚也没有这么清楚。 Yesaya juga tidak begitu jelas. 大卫给我们的信仰， Maka iman yang diturunkan oleh Daud kepada 把 kita 我们带到对基督最深的认识的地步。 adalah membawa kita sampai ke satu tahapan untuk mengenal yang paling mendalam terhadap Yesus Kristus. 因为大卫对我们的影响， Karena pengaruh yang Daud berikan kepada 我 kita, 们才知道耶稣不是被造的人，耶稣是上帝亲自独生的儿子。 barulah kita mengetahui bahwa Yesus Kristus bukanlah yang diciptakan, tetapi Yesus Kristus adalah yang dilahirkan anak tunggal Allah Bapa 有 itu. 谁能够把这么深奥的真理向我们显明呢？ Ada siapakah yang bisa menyatakan kebenaran yang begitu misterius yang penuh rahasia ini kepada 他 kita? 们又从哪里知道这些的知识呢？ Lalu dari manakah pula kita bisa mendapatkan pengetahuan seperti 我 ini? 们在诗篇第2篇告诉我们， Dalam Mazmur 2 mengatakan, 上帝说：“你是我的儿子，我今了生你。” Allah mengatakan engkau adalah anakku dan hari ini kuperanakan engkau. 知道上帝的儿子不是被造，而是被生的。世界上只有几个人？ Di dalam dunia ini hanya ada beberapa orang yang mengetahui bahwa anak Allah itu bukan diciptakan tetapi dilahirkan. 在圣经中间，只有大卫开始这个信仰。 Di dalam seluruh Alkitab hanya Daud yang memulai iman kepercayaan seperti 在 ini. 普遍启示里面， Di dalam wahyu umum, 在不是神启示的文化里面， di dalam kebudayaan yang bukan diwahyukan oleh Tuhan, 只有中国的老子知道这个事， hanya Lao Tse yang dari Tiongkok itu mengetahui hal 只有 ini. 希腊的一些人知道一些这个事情。 Hanya sebagian dari orang Yunani yang mengetahui sebagian daripada pengertian ini. 这一方面看，中国的文化是很重要的， Oleh karena itu dari sini kalau kita melihat bahwa kebudayaan Tiongkok itu sangatlah penting 希腊的文化是很重要的 dan。kebudayaan Yunani itu juga sangat 因 penting. 为老子在《道德经》25章第1节告诉我们， Karena Lao Tse dalam Tao Te Ching-nya pasal 25 ayat ke-1 mengatakan 道是先天地被生下来的， bahwa firman itu dilahirkan sebelum dunia langit dan bumi itu diciptakan. 不是被造出来的。 Dia bukan 那 diciptakan. 么创造这个名词， Lalu kata penciptaan ini 希伯来文化对世界5大贡献里面的第一个贡献。 adalah kontribusi yang pertama yang di dalam kebudayaan Yunani yang diberikan kontribusinya kepada seluruh umat 如 manusia. 果不是犹太人告诉我们， Jikalau bukan orang Yahudi yang 我们 mengatakan, 没有一个人知道万有是被造的。 kita tidak seorang pun yang mengetahui bahwa segala sesuatu diciptakan. 所以希伯来文化创世纪第1章第1节，起初上帝创造天地，就定下了希伯来文化超越所有文化这个最优越的地位。 Maaf, tadi itu harusnya kebudayaan Ibrani. Dalam kebudayaan Ibrani dikatakan bahwa memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu dimulai daripada penciptaan Allah. Pada Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 神创造了一切的一切， Allah telah menciptakan segala 这 sesuatunya. 个也成为亚伯拉罕是信心之人的父亲真正的原因。 Dan ini juga merupakan alasan utama yang menjadikan Abraham sebagai bapa daripada segala orang yang beriman. 罗马书第4章16节告诉我们， Karena kitab Roma pasal 4 ayat ke-16 mengatakan, 亚伯拉罕所信的上帝， Allah yang diimani oleh Abraham 从无变有的上帝， adalah Allah yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. 起死回生的上帝， Adalah Allah yang membangkitkan dari yang mati, 上帝创造， yaitu Allah menciptakan, 上帝赐生命。 Allah memberikan hidup. 这两样的事情是希腊文化没有的， Ini kedua hal ini tidak dimiliki dalam kebudayaan Yunani, 是中国文化没有的。 yang juga tidak dimiliki oleh kebudayaan Tiongkok. 因为亚伯拉罕，我们就有了这种信仰。 Dan karena Abraham lah kita mempunyai iman yang seperti 我们 ini. 相信上帝创造， Kita percaya Allah itu 我们 menciptakan. 相信上帝赐生命。 Kita
kita juga percaya bahwa Allah mengaruniakan hidup. 相信上帝使人复活。 Kita percaya bahwa Allah membangkitkan yang mati. 但是这两个信仰 Tetapi kedua iman ini 还没有达到上帝把独生子赐给人这个最高的境界。 belum bisa mencapai tahapan tertinggi ketika Allah mengaruniakan anak tunggalnya kepada 所以 manusia. 老子讲的道是先天地生的，是很特别的一个述说。 Oleh karena itu ketika Lao Tzu mengatakan bahwa firman itu dilahirkan sebelum langit dan bumi itu diciptakan, itu merupakan satu kalimat yang dicetuskan yang sangat penting. 我们感谢上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 老子领受的是普遍启示，不是上帝的特殊启示。 Tetapi yang diterima oleh Lao Tzu adalah wahyu umum, bukanlah wahyu khusus dari Tuhan. 在中国的学子中间，近代有一个人，他就在这件事情上完全错误了。 Di dalam ilmuwan Di dalam pengetahuan modern ada seorang scholar di Tiongkok, dia sama sekali salah. 老子所明白的这么深，表示上帝对中国人的爱没有输给对希伯来人。 dan Allah membuat Lao Tzu bisa mendapatkan pengertian begitu mendalam. Itu berarti bahwa kasih yang Tuhan berikan kepada orang Tiongkok itu tidak kalah kepada bangsa-bangsa lain. 我清楚对他说， Secara jelas saya katakan kepada dia, 老子领受的是普遍启示， yang diterima oleh Lao Tzu itu adalah wahyu umum, 约翰领受的是特殊启示。 yang diterima oleh Yohanes adalah wahyu khusus. 老子讲的道被生，没有什么其他的意义。 Yang disampaikan oleh Lao Tzu, firman itu dilahirkan, tidak mempunyai makna yang lain. 约翰讲的，上帝的独生子赐下来，要人领受救恩，得救，成为上帝的儿女。 Tetapi yang dibicarakan oleh Yohanes bahwa anak Allah itu diturunkan, dikaruniakan adalah supaya manusia bisa menerima dan mendapatkan penyelamatan. 所以这个完全不一样的。 Maka ini sama sekali berbeda. 如果我们只有接受普遍启示， Jikalau kita hanya menerima wahyu umum 我们没有领受上帝救赎的恩典， dan kita tidak menerima, maka kita tidak menerima anugerah penebusan daripada Allah yang Woman- khusus itu, 只知道被造的事实。 dan kita hanya mengetahui fakta 但 diciptakan. 是在约翰里面，我们领受了被生成为神儿女的可能。 Tetapi di dalam Injil Yohanes kita mengetahui bahwa dia dilahirkan, maka kita bisa menjadi anak Allah. 大卫为什么超越亚伯拉罕？ Lalu mengapa Daud melampaui Abraham? 大卫为什么超越摩西？ Mengapa Daud melampaui Musa? 为什么大卫超越约书亚？ Lalu mengapa Daud melampaui Joshua? 大卫把上帝的独生子耶稣的地位讲得很清楚，我们基督教才明白耶 Karena 稣是谁。 Karena Daud telah mengatakan sedemikian jelasnya tentang kedudukan posisi daripada Yesus Kristus, maka sekarang kita baru bisa mengerti dan mengimaninya. 基督是上帝生的独生子，是从大卫传下来的。 Maka Kristus sebagai anak tunggal Allah yang dilahirkan itu diturunkan dari Daud. 基督为人被卖30块钱，是从大卫传下来的。 Kristus dijual dengan 30 keping perak itu juga diturunkan dari Daud. 耶稣被杀在两个强盗中间，被钉在中间，是大卫传下来的。 Yesus dibunuh, disalibkan di antara dua perampok, di tengah-tengahnya itu juga diturunkan dari Daud. 耶稣被埋葬在有钱人的坟墓里面，是大卫传下来的。 Yesus dikuburkan di dalam kuburan orang yang kaya itu juga diturunkan dari 耶 Daud. 稣从死里复活，也是从大卫传下来的。 Yesus bangkit dari kematian juga diturunkan dari Daud. 耶稣复活升天，坐在上帝的右边，也是大卫传下来的。 Yesus setelah bangkit dari kematian, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah, itu juga diturunkan dari 我 Daud. 想了又想， Saya memikirkan dan terus 如果 memikirkan, 不是大卫把基督论讲得这么清楚， jikalau bukan Daud yang membicarakan tentang kristologi yang begitu jelas, 这个全世界的基督教到底所信的耶稣是谁呢？ maka di dalam kekristenan seluruh dunia ini, siapakah Yesus yang diimani 所以 itu? 我要你每次念使徒信经的时候， Maka saya mau Bapak Ibu ketika saudara setiap kali mengikrarkan pengakuan iman rasuli, 你要感谢上帝， saudara harus bersyukur kepada 因为使 Tuhan. 徒信经里面所讲的， Karena dibicarakan dalam iman rasuli itu, 上帝的独生子， yaitu anak tunggal Allah 圣灵感孕， yang dikandung dari Roh Kudus, 玛利亚所 yang 生， dilahirkan oleh Maria 比拉多手下 yang menderita 受难。 dan menderita di bawah pemerintahan Pontius 被 Pilatus, 杀、钉十字架、死里复活，坐在上帝右边，将来必从那里
审判活人死人，全部是根据大卫的信仰传下来的。 Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati, itu semua diturunkan dari Daud. 我不是说亚伯拉罕没有功劳， Saya bukan mengatakan Abraham tidak mempunyai 我 sumbangsi. 不是说摩西没有重要， Saya juga tidak mengatakan Musa itu tidak penting. 我清楚知道，只有大卫对上帝的心意完全了解。 Tetapi saya hanya mengatakan bahwa hanya Daudlah yang mengerti sepenuhnya tentang isi hati Tuhan itu. 上帝对神的儿子绝对明白清楚。 Dan Allah terhadap anaknya itu sendiri, pastilah dia mengerti dengan jelas. 感谢主， Kita bersyukur kepada 所以 Tuhan. 我讲了一句话， Maka satu kalimat yang saya 在 katakan, 历史中间最伟大的基督论的神学家就是大卫。 teolog tentang Kristologi yang terbesar dalam dunia ini adalah Daud. 就从这一点，我们明白为什么上帝说他是合我心意的人。 Dari sinilah kita bisa mengerti mengapa Allah mengatakan dia atau Daud adalah orang yang berkenan 那么 kepadaku. 除此之外，大卫还有什么东西我们要效法的呢？ Selain daripada ini, apakah ya hal yang lain yang patut kita teladani dari Daud? 大卫成为一个人， Daud sebagai seorang 他 manusia 明白上帝的爱， yang mau mengerti tentang kasih 他 Tuhan 在行为中间表现出来 dan 的， yang dia nyatakan di dalam kelakuan dia, 达到了耶稣的水平。 dia telah mendapatkan penilaian dari 耶 Yesus. 稣基督说：“你们的爱你们的仇敌， Yesus Kristus mengatakan hendaklah engkau mengasihi musuhmu 为逼迫你们的人祷告。” dan berdoa untuk orang-orang yang 在 menganiayamu. 这件事情上，全本圣经最清楚行到这个范围的人是大卫。 Di dalam Alkitab kita bisa mendapatkan hal yang paling jelas bahwa orang yang bisa mencapai tentang tahapan seperti ini hanyalah Daud. 那大卫真的成为一个爱仇敌的人吗？ Lalu apakah Daud sungguh menjadi seorang yang mengasihi musuhnya? 真的，大卫成为一个为逼迫的人祷告的人吗？ Sungguhkah Daud menjadi seorang yang berdoa untuk orang yang menganiaya dia? 这是记载在撒母耳第24章。 Ini yang dicatat di dalam Samuel Cisang. Dicatat dalam 1 Samuel pasal 24. 第二次记载在撒母耳记上第26章。 Yang kedua dicatat dalam 1 Samuel pasal 26. 因为这两章里面记载了2次扫罗要杀大卫， Karena di dalam dua pasal ini mencatat 2 kali ketika Saul mau mencoba membunuh Daud, 完全没有理由。 sama sekali tidak beralasan. 大卫从来没有得罪扫罗， Dan selamanya Daud tidak pernah bersalah kepada Saul. 大卫为什么被扫罗所恨呢？ Lalu mengapa Daud dibenci dan didengki oleh Saul? 只有一个原因， Hanya ada satu alasan, 杀死歌利亚。 bahwa dia telah membunuh Goliat. 大卫杀死歌利亚是他的罪恶吗？ Lalu ketika Daud membunuh Goliat itu apakah merupakan kesalahan dia? 不是， Bukan, 是他的功劳。 tetapi adalah jasa dia. 因为如果歌利亚没有被杀死， Karena jikalau Goliat tidak dibunuh, 扫罗就可能被杀， maka Saul itu pun mungkin terbunuh. 以色列就变成俘虏， Dan maka bangsa Israel pun akan menjadi budak. 上帝的国度就瓦解了， Maka bubarlah kerajaan Allah. 教会以后形成的可能也没有了。 Dan kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari bagi gereja itu tidak lagi ada kemungkinan. 大卫杀死歌利亚，功劳太大了。 Oleh karena itu Daud yang mempunyai jasa yang terlalu besar ketika dia bisa membunuh 那么 Goliat. 这样的一个人是国中最重要的人， Lalu orang yang seperti ini adalah orang yang terpenting di dalam satu negara, 民族的英雄， adalah pahlawan daripada suatu bangsa. 应当是国家的领袖。 Harusnya dia menjadi pemimpin 但 dari 是 negara 扫 itu. 罗看见吗？ Tetapi apakah Saul 扫罗 melihatnya? 一点没有看见。 Sedikit pun Saul tidak 扫罗 melihatnya. 所看见的什么？ Apakah yang dilihat oleh 扫罗 Saul? 看见的是他做王最大的威胁就是大卫的存在。 Bahwa dia merasakan dia menjadi seorang raja, ancaman terbesar adalah keberadaan dari Daud. 他就从心里面产生了妒忌， Maka dari dalam hatinya itu muncullah iri hati. 妒忌产生了仇恨， Dari iri hati muncullah kebencian dan 仇恨 kebencian. 产生了凶杀大卫的计谋。 Dari kebencian muncullah siasat mau membunuh Daud. 这是人类第一个大罪。 Ini adalah dosa besar dari umat manusia 为 yang 什么 pertama. 该隐要杀死亚伯呢？ Mengapa Kain mau membunuh Habel? 因为亚伯
所献的蒙上帝悦纳， Karena persembahan yang diberikan oleh Habel diterima oleh Tuhan. 该隐所献的不蒙悦纳， Tapi korban yang dipersembahkan oleh Kain tidak diterima. 该隐就把亚伯当作他的竞争对手。 Maka demikianlah Kain menjadikan Habel sebagai pesaingnya. 这件亚伯一点错都没有。 Dalam hal ini Habel sedikit pun tidak bersalah. 就说该隐起来打死他的兄弟。 Alkitab mengatakan bahwa Kain bangkit dan membunuh adiknya. 人类在祖宗里面第一个杀人的罪就是该隐所行的事。 Ini adalah dosa yang dilakukan oleh umat manusia dan dari nenek moyang kita yang pertama kali, yaitu Kain membunuh adiknya Habel. 圣经看，该隐是一个妒忌、行动杀人的人。 Dari Alkitab kita bisa melihat bahwa Kain adalah seorang yang iri hati dan melakukan pembunuhan. 接下来， Selanjutnya, 扫罗是第二个最大的杀人的犯人。 dan Saul juga adalah contoh kedua yang terbesar ketika dia mau membunuh 所以 seseorang. 大卫完全没有犯错， Oleh karena itu Daud sama sekali tidak bersalah. 大卫是建功最大的人， Daud adalah seorang yang mempunyai jasa yang 也 terbesar. 成为扫罗心中最仇恨的人。 Tetapi dia justru menjadi orang yang paling benci di dalam hati Saul. 3个礼拜前，我对你们说， 3 minggu yang lalu saya katakan kepada saudara, 当扫罗想杀大卫的时候， ketika Saul berpikir untuk mau membunuh 他 Daud, 的行动里面用3种表现显明出来。 di dalam yang kan itu ada 3 cara yang dia terapkan. 当他上帝的恶魔临到他身上的时候， Ketika roh jahat dari Allah itu merasuki dia, 他就用刀向大卫弹琴的地方射去，好在没有射死。 nah maka dia pun melemparkan tombak yang ada di tangannya itu untuk menusuk Daud, tetapi tidak kena. 神不许可大卫被杀死， Karena Tuhan tidak berkenan Daud terbunuh. 上帝保护他所拣选的人。 Karena Allah memelihara orang yang dia pilih. 所以今天如果你在危险中间，你不要惧怕。 Oleh karena itu jikalau hari ini Anda di dalam bahaya, jangan engkau takut. 若不是上帝许可，你一根头发也不会掉下来。 Jikalau bukan karena kehendak Tuhan, satu helai rambutmu pun tidak mungkin ada yang 不 jatuh. 是上帝许可，没有人可以夺取你的生命。 Jikalau bukan Tuhan yang berkehendak, tidak seorang pun yang bisa mencabut nyawa 每一 saudara. 个爱主的人都可以见证上帝怎么保护他。 Setiap orang yang mengasihi Tuhan, mereka bisa memberikan kesaksian bagaimana Tuhan melindungi mereka. 这一生我侍奉主68年， Seumur hidup saya ini, saya melayani Tuhan 68 tahun. 感谢上帝 Tapi，saya bersyukur kepada Tuhan. 上帝不让我死， Tuhan tidak mengizinkan saya mati 给我活到今年85岁，还很健康为他讲道。 dan memberkati saya sampai hari ini bisa hidup 85 tahun masih sangat sehat untuk berkorban untuk. 大卫蒙上帝保守， Demikianlah Daud mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan 扫罗没有杀死他， dan Saul tidak berhasil untuk membunuh. 不是不要杀死他， Bukan dia tidak mau membunuh, 不曾杀死他。 tetapi dia tidak berhasil dalam pembunuhan 上帝不许可的事情，必然不会发生。 karena hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan tidak mungkin akan terjadi. 第二个办法， Cara yang kedua, 扫罗把大卫放在前线， Saul menempatkan Daud di garis depan medan 让他 peperangan 打仗的时候可以被杀死。 supaya ketika terjadi peperangan dia bisa terbunuh. 所以呢，大卫在危险中间， Oleh karena itu Daud berada dalam bahaya. 上帝第二次保守他， Tetapi untuk kali kedua Allah memelihara 大 dia 卫没有死。 dan Daud tidak mati. 第三个办法， Cara yang ketiga, 他欺骗大卫， dia menipu Daud. 我的大女儿已经给了别人，你现在没有妻子，我把我的第二个女儿给你。 Putri sulungku telah dinikahkan kepada orang lain dan sekarang engkau tidak mempunyai putriku yang lain dan sekarang aku memberikan putriku yang kedua untuk dinikahkan 没 kepadamu 有妻子， dan engkau tidak mempunyai 所以 istri 我 maka 把第二个女儿再给你， dan karena engkau tidak mempunyai istri maka aku memberikan lagi putri 你 keduaku 再一 kepadamu 次有机会做我的女婿。 dan kembali engkau mempunyai kesempatan untuk menjadi menantuku. 大卫心里想：我这个耶西生的伯利恒的穷子， Dalam hati Daud berpikir bahwa saya adalah anak yang dilahirkan dari keluarga Isai yang miskin 如果 ini. 我有机会做王的女婿， Jikalau saya mempunyai kesempatan untuk menjadi menantu raja, 何等大的荣耀！ ini betapa mulianya. 那么他就说：好， Maka dia pun mengatakan, oh baik, 我可以娶你的第二女儿米迦做我的妻子。 saya boleh menikahi putri keduamu Mikal itu 大 menjadi istri. 大卫大了以后，回答了以后， Dan setelah Daud menjawab,
扫罗说：“我给你一个条件， Saul mengatakan, aku berikan persyaratan 如 kepadamu. 果你能够杀非利士人， Jikalau engkau bisa membunuh orang-orang Filistin. 非利士人是谁呢？ Siapakah orang Filistin itu? 非利士人是以色列人的仇敌。 Orang Filistin adalah musuh dari bangsa 非 Israel. 利士最重要的人，也是大卫杀死的歌利亚。 Dan orang terpenting dari bangsa Filistin adalah juga Goliat yang telah dibunuh oleh Daud. 你已经杀死歌利亚了， Engkau sudah membunuh Goliat. 再去杀100个非利士人。 Dan pergilah dan bunuh lagi 100 orang 我 Filistin. 怎么证明你真的杀死他们呢？ Bagaimanakah aku bisa membuktikan kau sungguh telah membunuh mereka? 你要把他们生殖器的皮割下来，带到我这里。 Bahwa engkau harus memotong kulit katan mereka dan dibawa kemari. 我算清楚100个， Setelah aku menghitungnya dengan jelas ada 100 我就 kulit 证 katan. 明你真的杀死他 Maka 们。 itu akan membuktikan bahwa engkau sungguh-sungguh telah membunuh mereka. 这是一个计谋， Ini adalah satu tipu 盼 muslihat. 望杀100个非利士人，有一次杀不死，他被非利士人杀死。 Dia mengharapkan ketika Daud mencoba membunuh 100 orang, ada salah satu dari mereka yang bisa sebaliknya membunuh Daud. 我相信你们结婚，没有一个人曾经冒这么大的危险，跟100个男人打战决斗，杀死他们以后，把他的羊皮割下来，交给你的岳父。 Saya percaya di antara kalian tidak ada siapapun yang ketika mau menikah berani mengambil resiko yang begitu besar, begitu berbahaya untuk berperang dengan 100 orang laki-laki yang lain dan membawa kulit katanya dan diserahkan kepada calon menantu 自 mertuamu. 从大卫杀死歌利亚以后， Dan sejak Daud bisa membunuh Goliat, 天天面对死亡， setiap hari dia menghadapi kematian, 天天在危险的当中。 setiap hari dia berada di dalam bahaya. 扫罗一直追逼他，一定要他死， Dan Saul terus mengejar dia dan mau membunuh dia. 亲自射他，射不死。 Dia dengan tangannya sendiri menombak dia 他 tetapi 们 tidak 打仗的 tercapai 时候给仇敌杀死， dan mengharapkan dia bisa terbunuh oleh musuh di 再 medan 用 peperangan. 女儿作为吊钩，盼望他死在非利士人手中。 Lalu terakhirnya memakai putrinya sebagai umpan agar supaya dia bisa mati di tangan orang Filistin. 大卫死了吗？ Apakah Daud sudah mati? 没有。 Tidak. 大卫打败吗？ Apakah Daud kalah? 没有。 Tidak. 圣经说，扫罗要100个羊皮， Alkitab mencatat bahwa Saul menuntut 100 kulit katan, 大卫交回200个羊皮。 tetapi Daud menyerahkan 200 kulit katan. 不但一个人打胜100人， Bukan saja dia seorang diri bisa mengalahkan 100 orang, 杀了2个菲律宾人， tetapi sebaliknya dia telah membunuh 200 orang Filistin. 200个羊皮交给扫罗， Dan dia menyerahkan 200 kulit katan kepada Saul. 扫罗吓了一跳， Saul sangat terkejut. 原来你不会被杀死， Rupanya engkau tidak terbunuh. 还可以杀死1倍。 Bahkan sebaliknya bisa membunuh 1 kali lipat lebih banyak. 大卫是1倍的， Daud membunuh 1 大 kali 卫是 lebih banyak 4倍的，10倍的。 dan 10 kali lipat. 扫罗杀死千千， Oh. Saul membunuh beribu-ribu, 大卫杀死万万。 tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. 所以大卫是一个扫罗没有办法反抗的仇敌。 Oleh karena itu Daud merupakan satu musuh yang tidak mungkin bisa ditentang oleh Saul. 女儿就嫁给他了。 Demikianlah dia menikahkan putrinya kepada 大 Saul. 卫娶了米迦以后， Setelah Daud mengangkat Mikal sebagai istrinya, 喜欢吗？ apakah dia senang? 他幸福吗？ Apakah dia bahagia? 他满意吗？ Apakah dia puas? 米迦真的爱他到底吗？ Apakah sungguh Mikal mencintai dia sampai pada akhirnya? Meyo. Tidak. 当约柜取回来的时候， Ketika tabut perjanjian dibawa 大 kembali, 卫看到上帝的工作成功了， ketika Daud menyaksikan bahwa pekerjaan Tuhan telah berhasil 约 diselenggarakan, 柜 diselesaikan, 从仇敌那里回到大卫这里 dan 了。 tabut perjanjian telah dibawa pulang dari tangan musuh, 大卫跳舞， dan Daud menari-nari, 感谢上 dan 帝。 dia bersyukur kepada Tuhan, 大卫赞美， dan Daud memuji, 荣耀上帝。 dia memuliakan 米 Tuhan. 迦从上面看下来， Dari loteng Mikal melihat ke 我 bawah, 的丈夫是王， rajaku adalah seorang 我 raja, 今天跳舞做了，好像一个普通人呢， suamiku adalah seorang raja, mengapa dia sekarang menari-nari seperti orang biasa 一 saja? 点不够尊严， Sedikit pun tidak ada 不 kehormatannya. 像王应当有的体面。 Tidak sepertinya wajah yang patut dipertontonkan kepada dari seorang raja. 米迦就轻看大卫， Demikianlah Mikal menghina Daud. 我的丈夫做一个没有体面的王，
suamiku menjadi seorang raja yang tidak mempunyai kehormatan. 大家面前这样轻浮跳 Di 舞， hadapan orang banyak dia menari-nari seperti itu. 他就羞辱大卫， Maka demikian dia mempermalukan Daud. 讲大卫受米迦羞辱以后， Dan setelah Daud dipermalukan oleh istrinya 神 Mikal, 看在眼里， Allah menyaksikan itu 你这 semua. 女人，你敢轻看我所拣选的王？ Perempuan ini, engkau berani menghina raja yang kupilih. 上帝就咒诅米迦， Demikianlah Allah menjatuhkan kutukan kepada Mikal. 米迦一生就没有可能生孩子。 Maka seumur hidup Mikal tidak mungkin lagi bisa hamil. 扫罗的家是轻看上帝所高立的人， Dan di dalam keluarga Saul adalah keluarga yang menghina orang yang diurapi oleh Tuhan. 谁轻看上帝的受膏者， Siapa yang menghina yang diurapi oleh Allah, 上帝就轻看那一个人。 maka Allah pun akan menghina orang tersebut. 米迦一生没有生孩子， Maka Mikal seumur hidupnya tidak melahirkan anak. 虽然可以成为大卫的妻子， Meskipun dia bisa menjadi istri dari Daud, 没有办法脱离上帝给他的咒诅。 tetapi dia tidak mungkin bisa luput dari kutukan yang Tuhan jatuhkan kepada 你 dia. 们做妻子的小心，嗨不要轻看你的丈夫， Hai kalian sebagai istri, hati-hatilah jangan sembarangan menghina suamimu. 他可能比你贫穷。 Mungkin dia lebih miskin dari saudara. 上帝既然把他赐给你做丈夫， Dan kalau Tuhan telah menganugerahkan dia sebagai suamimu, 你不要轻看神所配给你的人。 janganlah sekali-kali engkau menghina orang yang dipasangkan oleh Tuhan 真的， kepadamu. 上帝的咒诅临到你。 Kalau tidak, kutukan daripada Tuhan akan jatuh kepada saudara. 大卫很可怜， Maka kasihan sekali kepada 大卫 Daud. 一生没有娶到他最喜欢的女人。 Seumur hidup Daud tidak berhasil mendapatkan istri yang dia sukai. 现在我从流不详细的告诉你， Sekarang hanya secara cepat saja saya mengatakan, tidak secara mendetil. 上帝后来给大卫预备2个女人。 Kemudian hari Allah mempersiapkan lagi 2 perempuan untuk Daud. 圣经没有说是上帝预备的。 Alkitab tidak mengatakan itu yang dipersiapkan oleh 大 Allah. 卫娶亚西暖的时候， Ketika Daud memperistri Ahinoam, 他又娶了另外一个人，叫做这个什么ya Pika itu. 亚比该的时候 Dan，dia ketika menikahi lagi seorang yang bernama Abigail, 当大卫没有蒙上帝责备， dan Daud tidak dimurkai oleh 当 Tuhan. 然这件事不能成为你有多妻的可能。 Dan Daud tidak ditegur oleh Tuhan, dan ini juga tidak bisa menjadi alasan saudara bisa mempunyai banyak istri. 在新旧时代，我们看清楚，照原先所说的2人成为一体，就成为一夫一妻制的根据了。 Di dalam zaman perjanjian baru, kita kembali melihat bahwa 2 orang menjadi satu, suami dan istri, maka kita kembali kepada satu sistem institusi, laki-laki dan perempuan hanya punya satu laki-laki dan satu perempuan yang bersatu. 何况在旧约的时代，有很多外邦的君王，他们有很多的嫔妃，他们有很多的女人，这是当时社会的风气。 Di dalam perjanjian lama banyak sekali raja yang mempunyai gundik, mempunyai wanita-wanita yang lain. Ini tentu merupakan tradisi pada mereka pada waktu itu. 现在我们不讲这件事情了。 Sekarang kita tidak lagi membicarakan tentang hal 大 ini. 卫继续他的生活， Dan Daud melanjutkan hidupnya. 但是呢，扫罗怀恨在心，从来没有释怀。 Tetapi kebencian, kedengkian yang dimiliki oleh Saul selamanya tidak pernah padam. 要用各样的办法把大卫杀死。 Dia mau memakai berbagai cara untuk membunuh Daud. 所以呢，在撒母耳记上第24章， Oleh karena dalam 1 Samuel pasal 24, 扫罗要杀大卫。 Saul mau membunuh Daud. 撒母耳记上第26章， Kemudian 1 Samuel pasal 26, 第2次扫罗要杀大卫， kali kedua Saul mau membunuh Daud. 恨大卫心已经定了， Hatinya yang membenci Daud itu sudah demikian 从 ditutup 来没有收回， dan selamanya tidak pernah padam. 从来没有懊悔， Selamanya dia tidak pernah 从 menyesalinya. 来没有悔改， Selamanya dia tidak pernah bertobat. 追溯大卫， Dan dia terus mengejar Daud. 寻找大卫的生命。 Dan dia terus mencari
mau mendapatkan hidup 有 daripada 一 Daud. 次人对扫罗说 Suatu kali orang-orang berkata kepada Saul, 你要找大卫吗？ apakah engkau mau mencari 你 Daud? 要杀他吗？ Apakah engkau mau membunuh dia? 今天是你的机会。 Hari ini adalah kesempatan bagimu. 大卫在隐基底的旷野里面， Karena Daud adalah ada di kemah daripada 在 waktu itu 旷野里 di 面， padang gurun. 所以呢，他现在逃不了你， Maka dia sekarang tidak bisa melarikan diri dari 你 Anda. 可以去杀他。 Engkau boleh pergi membunuh dia. 扫罗非常高兴， Dan Saul itu sangat suka 他 cita. 就跑到隐基底旷野的附近， Maka dia pergi mendekati ke padang gurun tempat dia berkemah itu. 带了3000的人寻找大卫。 Dia membawa 3.000 orang ke sana untuk mencari Daud. 现在如果有人要杀你， Sekarang jikalau ada seseorang yang mau membunuh Anda, 派3000个警察来找你在哪里， kalau mereka mengutus 3.000 polisi datang untuk mencari Anda, 很难逃过他的。 maka sulit sekali Anda bisa melarikan diri lagi. 大卫在最危险的时候， Maka ketika Daud berada pada saat yang paling berbahaya, 他就求告上帝。 maka dia berseru memohon kepada Tuhan. 扫罗不听上帝的话， Tetapi Saul tidak mendengarkan perintah 扫 perkataan 罗 Tuhan. 不顺上帝的命， Dan Saul tidak taat kepada perintah 他就 Tuhan. 照着他心中对大卫的仇恨，要下手害死大卫。 Dan dia mengikuti kebencian yang ada di dalam hatinya. Dia mau turun tangan sendiri dan mau membunuh Daud. 他带3000人要去杀大卫。 Dia membawa 3.000 tentara untuk pergi membunuh Daud. 问来问去， Kemudian dia bertanya ke sana 没 kemari. 有办法知道大卫在哪里。 Mereka tidak berdaya mengetahui di manakah Daud 大 berada. 卫虽然已经被高作王， Daud meskipun sudah diurapi menjadi raja, 但是大卫的命运非常坎坷， tetapi nasib daripada Daud itu sangatlah tragis. 天天扫罗要杀死他。 Setiap hari Saul ingin membunuh 所以 dia. 在隐基底旷野里面， Maka di dalam kemah di padang gurun itu, 大卫不知道要逃到哪里去。 Daud sudah tidak lagi tahu kemana dia harus melarikan 整个 diri. 地区都是扫罗军队可以抓到他的地方。 Karena di sekelilingnya itu adalah tentara daripada Daud yang bisa sewaktu-waktu menangkap dia. 发现那个野地里面有个洞，他就跑到洞里面去。 Maka dia menemukan di padang gurun itu ada satu goa, satu lubang. Maka dia pun masuk ke dalamnya. 山洞是很黑暗的， Gua di dalamnya itu sangat gelap. 也不知道里面有什么东西，有什么野兽，有毒蛇，还有什么可怕的虫。 Dan juga tidak tahu apakah yang ada di dalam gua yang itu, apakah ada binatang buas, ada ular beracun ataupun ulat-ulat dan sebagainya. 他就躲在山洞里面，叫人看他好好躲避在里面。 Dan dia pun menyembunyikan diri di dalam gua yang gelap itu dan meminta orang menjaga dia dari luar. 扫罗跑到附近， Dan Saul mendekati. 他不知道大卫在山洞里面， Dia tidak mengetahui bahwa Daud ada di dalam gua itu. 不然他肚子痛，他想要大解， Tiba-tiba dia merasa sakit perut dan ingin membuang hajat. 那怎么办呢？ Lalu harus bagaimanakah? 那里没有厕所， Di sana tidak ada toilet, 没有人的房子， tidak ada rumah siapapun. 野地山洞 Itu adalah padang gurun dan ada gua di sana. 啊，就把他的衣服打宽大一点， Demikianlah dia membuka jubahnya 他就脱下他的裤子，在哪里大便。 dan dia membuang hajatnya di sana. 当他在哪里大便的时候， Ketika dia sedang membuang 他 hajat, 不知道那个山洞里面就有大卫在那边。 dia tidak mengetahui bahwa dalam gua itu ada Daud di 你 dalamnya. 看上帝的带领很奇妙。 Saudara melihat bahwa pimpinan Tuhan itu betapa ajaibnya. 当你大便的时候，上帝可以叫人杀死你。 Ketika seseorang sedang membuang hajat, Tuhan bisa memerintahkan seseorang lain untuk membunuh Anda. 你做王也没有用， Anda sebagai raja pun tidak ada 有 gunanya. 几千个随从的军人也没有用。 Ada mempunyai pengikut ribuan tentara itu juga tidak ada gunanya. 当扫罗肚子痛在做事情的时候， Ketika Saul sakit perut dan dia sedang membuang hajat di sana, 洞口有人蹲在那边大便，洞里面看得很清楚，整个黑影照进去了。 karena kalau di dekat lubang itu yang kelihatan dari dalam itu begitu jelas, tapi sebaliknya dari luar ke dalam itu tidak kelihatan apa-apa. 影子看，大家就知道这个就是扫罗， Dari bayangan itu kelihatan semua orang mengetahui inilah Saul. 因为扫罗很高大， Karena Saul sangat poros tubuh yang sangat 比 tinggi, 普 besar. 通人高一个头。 Dia lebih tinggi satu kepala dari orang pada 我们一 umumnya. 看就知道这是扫罗。 Begitu mereka melihat, mereka tahu ini adalah Saul. 大卫的随从对大卫说 Dan pengikut dari Daud mengatakan kepada Daud, 看呐、
你的仇敌在洞口， Lihatlah musuhmu itu ada di lubang mulut gua. 正在大便， Dia sedang membuang hajat. 他已经没有办法思想更多的事情。 Dia sudah tidak lagi bisa memikirkan banyak hal yang 这 lain. 岂不是耶和华把你的仇敌交在你手中？ Bukankah ini berarti bahwa Allah Yehova telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu? 杀他吧！ Bunuhlah dia. 如果你能杀死他，第二天你就可以做王， Jikalau engkau sudah membunuh dia, keesokan hari engkau sudah bisa langsung menjadi raja. 就没有危险了。 Engkau sudah tidak lagi ada bahaya. 证明耶和华与你同在， Dan ini membuktikan bahwa Allah menyertai 耶 engkau. 和华化险为夷， Dan Allah menjadikan yang bahaya menjadi yang baik. 耶和华使你今天有机会杀死仇敌，你前面的道路就更通顺了。 Allah memberikan kesempatan kepadamu hari ini untuk membunuh musuhmu, maka jalan di depanmu itu akan semakin lancar. 大卫听见这个话， Setelah Daud mendengarkan kalimat ini, 他是不是说感谢主？ apakah dia mengatakan puji syukur 原 kepada 来 Tuhan? 上帝的工作太奇妙了， Rupanya pekerjaan Tuhan terlalu ajaib. 上帝给我的机会太宝贵了。 Kesempatan yang Tuhan berikan kepadaku itu terlalu berharga. 伸出刀来，向正在大便的扫罗一刀刺去，整个肚子就破了。 Maka kalau dia menghunuskan pedangnya dan langkan kepada perut dari Saul itu, pastilah dia perutnya akan pecah dan langsung mati. 大卫做这个事情吗？ Apakah Daud melakukan hal ini? 大卫听这个人的话吗？ Apakah Daud mendengarkan perkataan orang Iyo. ini? Tidak. 当大卫听那个人讲那话以后， Setelah Daud mendengarkan kalimat yang diungkapkan oleh orang itu, 神的灵感动他， maka roh Allah pun menggerakkan dia. 你不可动刀杀耶和华受膏的扫罗。 Sekali-kali engkau tidak boleh turun tangan untuk membunuh yang diurapi oleh Tuhan sekalipun itu adalah Saul. 撒母耳，上帝的仆人，高立他做王。 Hamba daripada Tuhan yaitu Nabi Samuel telah mengurapi dia menjadi raja. 他既然是以色列的王， Dan kalau dia adalah raja bangsa Israel 奉主的名所高立的， yang diurapi demi nama Tuhan, 不可动手加害于他。 dan engkau tidak boleh menurunkan celaka apapun ke atas dirinya. 当圣灵对大卫心里讲这句话的时候， Ketika roh Allah berkata kepada Daud di dalam hatinya, 马上顺服上 maka 帝。 dia langsung taat kepada Tuhan. 这里看见大卫为什么被称为合神心意的人呢？ Di sini kita bisa melihat mengapa Daud bisa disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. 以后耶稣被派到世界上来的时候， Di kemudian hari ketika Yesus diutus ke dalam dunia 曾 ini, 经吩咐你要爱仇敌， dan dia pun memberikan perintah, hendaklah engkau mengasihi 要 musuhmu, 为逼迫你的人祷告。 hendaklah engkau mendoakan orang-orang yang menganiaya engkau. 耶稣讲这句话以前1000年，大卫就了解了， 1000 tahun sebelum Yesus mengatakan kalimat ini, Daud sudah mengertinya, 真正明白上帝的心意。 dan dia adalah orang yang sungguh-sungguh mengerti akan isi hati Tuhan. 那一天，大卫说 Maka hari itu Daud mengatakan, 哇，我心尊主伟大， oh Tuhan, hatiku meninggikan engkau, 我要顺从你的命令， aku mau taat kepada 我 perintahmu, 要爱我的仇敌， aku mau 我 mengasihi 要为 musuhku, 他祷 aku 告。 mau mendoakan mereka. 那怎么解决呢？ Lalu bagaimana menyelesaikan masalah 上 itu? 帝已经把扫罗带到他的手下，让他杀。 Allah telah membawa Saul ke dalam tangan dia supaya dia bisa dibunuh oleh Daud. 如果大卫不杀他， Jikalau Daud tidak membunuh dia, 他一定杀大卫 di，kemudian hari pasti dia akan sebaliknya membunuh Daud. 留下这个后患是非常危险的事情。 Dan kalau dia tidak melakukan pembunuhan kali ini merupakan bahaya yang besar yang harus dia hadapi. 大卫心里绝对不让他的手杀扫罗。 Tetapi dalam hati Daud, dia mutlak tidak mengizinkan tangannya untuk turun tangan membunuh 那 Saul. 怎么办呢？ Lalu harus bagaimanakah? 上帝给大卫很特别的智慧， Allah memberikan satu hikmat yang sangat unik kepada 他 Daud. 从洞里面慢慢走出来， Dan dari dalam gua itu dia pelan-pelan merayap keluar. 走到扫罗正在大解的地方。 Dia sampai mendekati tempat Saul membuang hajatnya. 你手你脚 Dan bersembunyi Dan menyembunyikan. suara tangan kakinya，完全没有动静， sama sekali tidak terdengar 哇，这 gerak-geriknya. 是很困难的。 Ini adalah hal yang sangat amat 正 sulit. 像在音乐厅里面很安静的地方，你走路不给人发现一样。 Sama seperti kalau dalam gedung konser ketika saudara berjalan, saudara tidak mau orang kedengaran langkah kakimu. 大卫原来这样小的动作
都是这样有技巧的一个人。 Demikianlah Daud, sekalipun dia merupakan hal perkara yang sangat sepele kecil, tapi dia adalah orang yang mempunyai teknik keterampilan yang sangat tinggi. 山洞走到洞口多远，圣经没有讲。 Dari tempat dia bersembunyi dalam gua itu berjalan sampai mulut gua itu berapa jauhkah Alkitab tidak 他 mengatakan. 就不小心踢到一块石头，就有声音跑出来了， Kalau dia tidak hati-hati dia tertendang satu batu pun maka akan kedengaran suara ganas. 完全没有声音，一直走到洞口，就站在扫罗的旁边。 Tetapi sama sekali tidak ada bersuara sedikit pun, dia bergerak-geriknya bisa mencapai di sisi dari Saul. 他手上有一支剑， Dan di dalam tangannya ada satu, 很有权柄， dia sangat berkuasa, 能力可以杀死扫 yang 罗， sangat tajam, bisa dipakai untuk membunuh 他 Saul. 完全不杀他， Tapi dia sama sekali tidak membunuh. 他只把扫罗衣襟割下一揪，因为扫罗正在大便，没有注意到他衣服在哪里。 Karena dia hanya memakai pedangnya untuk memotong jumbai dari jubah Saul. Dan karena Saul sedang membuang hajat, dia sama sekali tidak menjadari. 这个衣襟在后面，大卫砍了一刀，把衣襟割下来。 Dan jumbai jubah itu ada di belakang Saul. Maka Daud dengan pedangnya memotong sebagian. 一点声音都没有， Sedikit suara pun tidak ada. 再把那割下来的衣襟带回他原来山洞深处的地方。 Dan dia bawa potongan dari jumbai jubah Saul itu kembali ke tempat persembunyian di dalam gua. 那一天一共花了多少时间？圣经没有讲。 Hari itu berapa lama yang telah dia habiskan waktunya, Alkitab sama sekali tidak mengatakan. 圣经告诉我们，扫罗做完的事情以后， Alkitab mengatakan setelah Saul selesai membuang hajatnya, 站起来，大摇大摆的走去了， dan dia bangkit berdiri dan berjalan keluar dengan 走到 leluasa. 比较远的地方的时候， Ketika dia mencapai tempat yang di kejauhan, 大卫再从山洞里跑到洞口， dan Daud dari lubang gua itu dia maju sampai ke mulut gua. 清楚看见扫罗在远的地方， Dengan jelas dia melihat Saul ada di 扫 kejauhan. 罗四周围许多的人围着他， Dan di sekeliling Saul ada begitu banyak orang yang mengelilingi. 大卫站在洞口， Dan Daud berdiri di mulut gua. 对远方的扫罗说：“扫罗，我的王，我的主啊！” Dan dengan suara yang keras dia berteriak kepada Saul, "Hai Saul, rajaku dan tuanku." 扫罗听见了，吓了一跳。 Saul setelah mendengarkannya itu sangat terkejut. 这个声音明明是大卫的声音， Suara ini jelas sekali adalah suara dari Daud. 原来他在这里， Rupanya dia ada di sini. 我为什么没有找到他？ Mengapa saya tidak menemukan? 我为什么没有杀死他？ Mengapa saya tidak membunuh dia? 我的仇敌，我的仇敌， Hai musuhku, musuhku. 你还可以脱离我的手吗？ Apakah engkau masih bisa luput dari tanganku? 扫罗回头一看的看， Ketika Saul menoleh ke belakang 看 dan 见 melihat, 大卫一手拿着刀， dan dia melihat Daud di satu tangan memegang satu pedang, 一手拿着一块布。 di tangan yang lain dia memegang satu helai 他 kain. 说：“我儿大卫啊， Dia mengatakan, "Hai anakku Daud, 这是你的声音吗 apakah ini adalah suaramu?" 大卫说 Daud mengatakan, 你的儿子在这里， "Di sini anakmu. 我就是大卫。 Akulah Daud. 今天耶和华把你放在我的手里， Hari ini Tuhan telah meletakkan engkau di bawah 今 tanganku. 天我有机会杀死你， Hari ini aku mempunyai kesempatan untuk membunuh engkau. 因为你所大便的那个洞口就是我在里面的洞。 Karena tempat engkau membuang hajat yaitu di mulut daripada gua itu, di dalamnya saya bersembunyi di." 扫罗，看呐、这块布是什么？ Hai Saul, lihatlah kain apakah ini? 你再看你的衣服， Coba lihat lagi jubahmu. 你看见没有？ Apakah engkau bisa 你 melihatnya? 的衣服缺了一大口， Bahwa dalam jubahmu telah terpotong 因 bagian 为 yang 我 besar. 用剑把你的衣服揪了，把它割下来了。 Karena dengan pedangku aku telah memotong sudut daripada jumbai jubahmu. 你看呐、这一块布就是你衣服上的一块布。 Coba lihatlah, kain ini adalah kain daripada jumbai jubahmu itu. 扫罗把衣襟带起来看， Ketika Saul mengangkat jumbai jubahnya, 真的缺了一大口， sungguh telah terpotong 就 sebagian. 是大卫
手里的那块布。 yaitu kain yang ada di atas tangan Daud. 哇，大卫， Maka dia mengatakan, Wah, hai anakku Daud. Daud, hai anakku Daud, 你比我更公义， engkau lebih adil dan benar 比 daripadaku. 我更有爱心。 Engkau lebih mempunyai cinta kasih 我 daripadaku. 今天想杀你， Hari ini aku ingin membunuh engkau, 杀你不成， tetapi aku tidak berhasil 却 membunuh. 有机会被你杀死。 Tetapi aku justru ada dalam kesempatan dibunuh oleh engkau. 你没有杀我， Tetapi engkau tidak membunuh 你 aku. 太恩待我 Engkau 了。 terlalu baik kepadaku. 大卫说 Daud：“ 我 mengatakan, 到底做了什么错事？ apakah kesalahan yang 你 sesungguhnya sudah 寻 kulakukan? 找一只跳蚤吗？ Apakah engkau mencari satu kutu loncatkah? 杀死一只小虫吗？ Apakah engkau membunuh seekor ular 为什 kecil? 么你要杀我？ Mengapa engkau membunuh aku? 我犯了什么错？ Kesalahan apakah yang sudah 大卫 kulakukan? 大声呼喊的时候， Maka ketika Daud berseru dengan suara yang 扫 lantang, 罗发抖了。 Saul menjadi gemetaran. 原来我在2分钟以前可以被你杀在你的手下， Rupanya 2 menit yang lalu aku bisa terbunuh di bawah tanganmu. 你对我没有杀害， Tetapi engkau tidak mencelakakan aku sedikit pun. 你对我没有仇恨， Tetapi engkau tidak mempunyai kebencian 你 terhadapku. 对我没有报仇， Engkau tidak membalas dendam kepadaku. 宽恕我， Dan engkau mengampuni aku. 赦免 Engkau 我， mengampuni yang mentoleransi 留 kepadaku. 下我的生命。 Dan engkau menyisakan nyawaku. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami 扫 kasih. 罗一面哭一面讲， Saul sambil menangis sambil dia 一 berkata-kata. 面感激，一面呼喊。 Sambil dia merasa bersyukur dan sambil dia berteriak. 大卫啊，你对我太好了， Oh Daud, engkau terlalu baik kepadaku. 我想杀你，你不愿杀我。 Aku ingin membunuh engkau tetapi engkau tidak membunuh aku. 上帝的爱在你心里面。 Kasih daripada Tuhan ada di dalam hatimu. 今天我告诉你， Hari ini aku beritahukan kepadamu. 你一定会做王。 Engkau pasti akan menjadi raja. 上帝拣选你， Karena Allah memilih 要 engkau. 治理以色列 Engkau 国。 akan memerintah bangsa 我 Israel. 有罪了， Aku sudah bersalah dan 我 berdosa. 害你，我有错了。 Dan aku mau mencelakakan kau. Aku sudah bersalah. 有啊，赦免我。 Kiranya Allah mengampuni 他就 aku. 指着上帝起誓： Maka dia pun bersumpah demi 如 Tuhan. 今有我不杀你， Mulai hari ini aku tidak lagi membunuh engkau. 你是我可爱的孩子， Engkau adalah anak yang 你 kusayangi. 真的爱我。 Engkau sungguh mengasihi aku. 现在我原谅你， Sekarang aku mengampuni engkau. 你不必死。 Engkau tidak usah mati. 以后呢，大卫跟他就分开了， Setelah itu Daud pun berpisah dengan 个 Saul. 人回到自己的地方 Dan 去。 masing-masing kembali ke tempatnya. 这是第一次他要杀大卫，追到旷野的这件事情。 Ini adalah peristiwa kali yang pertama ketika Saul mau membunuh Daud. Dia mengejar sampai ke padang gurun itu. 结束了吗？ Apakah sudah berakhir? 没有。 Tidak. 下个礼拜你要听见还有第二次要再杀大卫的事情， Minggu depan saudara akan mendengarkan lagi untuk kali yang kedua dia mau membunuh Daud. 因为他的懊悔是假的， Karena penyesalan dia adalah palsu. 他不愿意杀大卫是假的， Dia tidak mau membunuh Daud itu juga adalah palsu. 他里面有恶魔的意念，要他一定要杀大卫。 Di dalam hatinya ada roh jahat yang mempunyai niat yang jahat, pasti harus membunuh Daud. 下个礼拜我们继续讲扫罗第二次寻索大卫的生命。 Minggu depan kita akan melanjutkan membicarakan untuk kali yang kedua Saul mau mencari dan mencabut nyawa dari Daud. 感谢主， Kita bersyukur kepada 一 Tuhan. 个有爱心的人， Seorang yang mempunyai cinta kasih, 继续在罪恶中间过生活。 yang tidak terus melakukan perbuatan dosanya 他为 terus-menerus. 爱仇敌、 Dia bisa mengasihi musuhnya. 为逼迫的人祷告， Dia mendoakan orang yang menganiaya. 效法耶稣基督所教导的。 Dia meneladani apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh 今 Yesus 天 Kristus. 如果你有仇敌， Hari ini jikalau saudara mempunyai musuh, 上帝感动你， Tuhan menggerakkan 把 saudara, 爱心赐给你， Tuhan memberikan kasih kepada engkau 胜你的仇恨， supaya engkau bisa mengalahkan kebencianmu, 胜你报仇的心。 bisa mengalahkan hatimu yang mau membalas dendam. 上帝所爱的， Dan ini yang disukai oleh Tuhan. 愿主赐福给我们 Kiranya。Tuhan memberkati kita. 我们现在大家一同低头祷告 Mari。kita tunduk kepala kita 我 berdoa. 们请提摩太长老上台来带领我们做一个祷告。 Penatua Timothy Sidik naik ke atas pimpin kita dalam 我们 doa. 大家低头祷告。 Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur melalui khotbah Engkau telah memberikan kami begitu banyak peringatan. 我们在天上的父，我们感谢你，借着今天早上的真道，你赐给我们很多的提醒。 Melalui hamba-Mu Daud yang diurapi, kami belajar begitu banyak. 借着你所恩高的你的仆人大卫，我们学习了很多的功课。
Ya Tuhan, kiranya kami juga belajar bagaimana menghormati manusia atau hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Engkau. 求主也帮助我们能够怎样尊重你所高立、所恩高的仆人们。 Kami juga mengucap syukur bahwa melalui Daud kami belajar tentang Kristus. 我们也感谢主，借着大卫，我们能够学到很多对关于基督的功课。 Tolonglah setiap iman kami sehingga kami iman yang menghasilkan membuahkan perbuatan yang baik. 求主帮助我们，让我们所持有的这个信心能够展现出来好的行为。 Terima kasih Tuhan. 我们感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。